Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulen. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Dan kita pun dah menghampiri pertengahan tahun 2022. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulen. Yang bestnya program Lemak Tulen ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang, dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi tips dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai, hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulen dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Atas permintaan ramai untuk bulan Jun, kita ada 2 batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulen. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu, let's go. Come on yo. Alhamdulillah. Semalam kita cuti umum. Korang buat apa? Korang buat apa? Kenapa kita cuti umum? Bersempena Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi rasanya tak terlambat lagi untuk patih merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Baginda. Tahniah tuanku. Oleh sebab itu semalam aku adalah post dekat aku punya channel YouTube tu kan, boleh buat macam posting-posting tu kan. So aku cakap lah dekat situ, Allahu Akbar, daulat tuanku bersempena dengan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong lah. Jadi dekat bawah-bawah tu adalah orang komen turut mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong. Okay, cakap tahniah lah apa benda semua kan. Tiba-tiba ada seseorang telah pun komen, aku tak faham betul lah. Ini dah 2022 tau. Kalau aku boleh baca dekat sini katanya, kenapa ramai yang sampai nak menyembah Agong sedangkan kita perlu menyembah Allah? Memang nak akhir zaman dah ni. Aku pun reply lah dia punya komen tu. Aku tanya dia, siapa yang sembah Agong? Tiba-tiba dia delete komen dia. Lepas tu dia ada reply komen orang lain pula yang masih mengatakan yang jangan sembah Agong lah, sembahlah Allah dan sebagainya. Aku pun tanyalah dia balik, bang, kenapa tak jawab soalan? Siapa yang sembah Agong? Dia cakap ramai je yang sembah Agong melalui komen, dan dia delete komen dia yang sebelum tu katanya sebab takut aku nak menimbulkan fitnah. Sedangkan korang baca sendiri, memang itulah ayat dia, memang dialah yang type. Jadi kepada abang apa tadi nama dia, Darwish Ihsan Pro. Okey, disebabkan benda ni pun public, jadi aku akan buat teguran ataupun aku bagi sedikit pelajaran secara public jugalah. Bukannya hang PM aku pun. Sebab aku sendiri pun pernah terlibat juga dalam istiadat pertabalan apa semua kan, yang ada mengena dengan istana juga. Protokol yang ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patih, harap dia ampun, semua tu benda tu dah diamalkan sejak zaman dulu lagi. Sejak aku belum lahir, sejak korang-korang semua belum lahir. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita Melayu yang ada orang kata tema kesultanan apa semua ni pun turut digunakan perkataan-perkataan tu. Jadi ada segelintir yang bila dengar perkataan sembah tu, dorang macam confused. Sebab aku tak tahulah, pemahaman dorang ni mungkin satu hala je, dorang tak kembangkan dorang punya fikiran. Guys, ini tahun 2022 lah guys. Segala maklumat kita boleh dapat dekat hujung jari je. Tak payah beli kamus dewan dekat apa kedai buku, nak kena buka-buka apa semua, tak perlu. Korang buka je laman web Dewan Bahasa dan Pustaka, korang boleh dapat jawapan dia dekat situ. Perkataan sembah ni, okey, dia membawa berbagai-bagai maksud. Antara maksudnya adalah perihal menyembah ataupun memuja. Yes, yang ni memang kita tujukan dekat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Memang dialah satu-satunya yang layak disembah. Allahu Akbar. Tapi perkataan sembah ni juga ada maksud-maksud yang lain. Salah satunya adalah perkataan yang digunakan
sebagai penghormatan kepada raja. Dan ada juga yang membawa maksud sebagai memberikan. Kalau yang maksud penghormatan kepada raja tu macam yang aku bagi tahu tu lah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Kalau yang membawa maksud memberikan tu, sebagai contoh, kita tengok konsert-konsert ke, ada keramaian ke, persembahan ke, kan ada je MC tu cakap, dengan ini mempersembahkan Anwar Zain, salam berbicara. Takkanlah MC tu maksud dia nak sembah Anwar Zain, kan? Mempersembahkanlah, itulah maksud dia. Benda ni memang isu kecil, memang isu yang tak perlu diperbesarkan lah. Tapi yang aku herannya, kenapa aku buat video ni masih ada manusia-manusia ataupun makhluk-makhluk, aku tak tahulah, aku rasa orang Malaysia ni semua sekolah kot. Dan kalau tak sekolah pun, at least pandailah nak guna handphone ke, nak guna cyber cafe ke, nak cari maklumat, nak cari info. Tapi masih lagi ada orang yang berfikiran kolot macam ni, yang aku tak tahulah. Serius lah, lagi sekali aku cakap, ini tahun 2022. Sebenarnya sepatutnya lah tak ada isu dah pasal perkataan sembah-sembah yang kita selalu cakap bila kita menghadap sultan ke, raja-raja ke, ataupun yang macam kita tengok dekat filem-filem Piramli tu kan, yang cerita hang tu apa semua tu kan. Jadi kepada saudara Darwish Ehsan Pro, okay, please do your research, okay, study lagi, maybe masa SPM ke, masa PMR, SRP, mungkin bahasa Malaysia dapat E ke, F ke, aku tak tahu, okay. Tapi jangan malas untuk cari maklumat, sebab sekarang ni Alhamdulillah dunia ni Allah dah permudahkan, ada maklumat-maklumat yang kita boleh cari direct dekat internet, hanya di hujung jari. Walaupun aku banyak kali pernah cakap jangan percaya apa yang korang baca dekat internet, tapi kalau sumber tu memang daripada sumber-sumber yang sahih, contohnya daripada website Dewan Bahasa yang keluarkan kamus yang anak-anak kita baca tu, dekat situ legit, okey, sumber yang boleh dipercayai. Dan tak ada siapa bang yang menimbulkan fitnah. Engkau sendiri yang type benda tu, tapi bila kau dah rasa benda tu salah, kau delete balik. Tapi kau masih nak menegaskan juga orang sembah melalui komen. Aku rasa orang-orang yang komen dekat aku punya posting yang berkenaan dengan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong tu, memang semua cakap menggunakan perkataan sembah tu dengan tujuan dan niat yang sama, menggunakan perkataan sembah tu mengikut makna penghormatan kepada raja. Tak ada istilah nak sembah ke, nak menyembah, nak memuja yang di-Pertuan Agong, raja-raja atau sultan-sultan. Aku rasa yang di-Pertuan Agong pun tak nak orang sembah dia pun, tak nak sembah macam sembah Allah lah kan, tak nak pun. Tapi itu protokol yang digunakan kalau kita nak berbicara, kalau kita nak menyampaikan ucapan kepada institusi raja-raja Melayu. Video ni bukan nak memalukan, tapi untuk memberi pengajaran, nak educate, okey. Kalau hang salah lah, okey, dah lah hang buat salah tu dekat public, bila aku dah tegur, hang tak nak mengaku pula. Jadi diharapkan kepada Abang Darwish tadi, semoga video aku ni boleh dijadikan manfaat, pengajaran, boleh juga dijadikan ilmu dan juga info yang mungkin terbaru, yang mungkin tak pernah dengar lah. Yang perkataan sembah ni sebenarnya ada berbagai-bagai maksud. Sebab tu uniknya kita punya bahasa ni kan, kaya dengan makna yang tersendiri, boleh digunakan dalam berbagai-bagai situasi. Okey, untuk institusi diraja macam ni, untuk rakyat biasa macam ni, dan macam-macam lagi lah. Okey, alai, jadi seriously lah, no issue lah pasal benda ni, okey. Tapi sebab aku tak sangka pada tahun 2022 ni, aku dah ulang perkataan 2022 ni berapa kali dah, masih lagi ada orang yang benda yang mungkin pernah jadi isu, tapi bila dah ada penjelasan masih lagi nak dijadikan isu. Mungkin duduk dalam bilik ataupun dalam gua lama sangat tak keluar-keluar. Pergi bang, bercampur dengan orang, buka internet, tengoklah benda-benda yang ilmiah. Janganlah buka handphone asyik tengok TikTok, tengok awet menari, tengok bini orang menari. Buat apa? Jadi untuk nak bagi mesej aku ni sampai dekat orang-orang yang mungkin tak tahu, aku minta korang share video ni, okey. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Mungkin ada lagi perkataan-perkataan lain yang selama ni orang confuse, boleh share dekat bawah. Aku tahu aku punya followers membijak pandai, belajar tinggi-tinggi. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah amar ma'ruf
nahi munkar. Sentiasa ajak kepada kebaikan dan kita mencegah perkara-perkara yang munkar. Contoh macam ni lah. Benda ni kalau orang share ke, orang screenshot ke, okey, dan sebar-sebar and then bubuh caption sendiri, boleh jadi fitnah tu. Internet biasalah, kalau ada sikit orang share apa semua, share dekat TikTok apa semua, orang semua senang je nak percaya. Semoga kita dijauhkan daripada fitnah-fitnah akhir zaman ni. Okey, semoga video yang aku yang ni boleh dijadikan asbab kebaikan juga. Okey, insya-Allah kita jumpa dalam next video. Berbaki amalan kita, bersedialah untuk menghadapi kematian. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kita jumpa dalam next video. Bye-bye. See ya.